Berita wilayah diteruskan ke Bumi Kenyalang. Sarawak meneruskan inisiatif projek program transformasi luar bandar bagi memacu pembangunan di negeri itu. Rakan penyampai Vanessa Mering teruskan dengan laporannya. Ya, terima kasih Dia. Sebelum itu, kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sedang membuat penilaian bantuan yang boleh disalurkan kepada keluarga mangsa kebakaran yang berlaku di Batu Tujuh, Kota Sentosa di Kuching petang semalam. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, JKM komited untuk memberikan bantuan, bukan sahaja bantuan segera tetapi juga sokongan psikologi untuk membantu keluarga terbabit mengharungi waktu yang sukar ketika ini. Katanya, kaunselor JKM bersedia memberikan intervensi krisis dan sokongan psikologi kepada mereka sambil berharap bantuan menyeluruh itu akan dapat membantu keluarga tersebut kesan daripada insiden berkenaan. Selain itu, pihak Pejabat Kebajikan Bahagian Kuching akan menjalankan siasatan esok bagi tujuan penyaluran bantuan bencana kepada mereka yang terjejas akibat kebakaran itu. Ia antaranya meliputi pek kelengkapan tidur, makanan kering, pakaian dan bahan binaan. Beliau menyatakan demikian menerusi pesanan ringkas di aplikasi WhatsApp. Kebakaran berkenaan melibatkan 6 buah unit rumah kedai 2 tingkat dan meragut nyawa seorang kanak-kanak orang kurang upaya berusia 12 tahun. Kerajaan Sarawak meneruskan inisiatif projek program transformasi luar bandar RTP bagi memacu pembangunan di negeri ini. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni memberitahu ini merupakan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan pembangunan khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Dedikasi Kerajaan Sarawak terhadap pembangunan menyeluruh terbukti melalui pelaburan strategik dalam sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, penjagaan kesihatan dan sokongan pertanian. Beliau menjelaskan demikian dalam kenyataan media Isnin lepas. Katanya, Kerajaan Sarawak turut berhasrat untuk mewujudkan pertumbuhan yang mampan dan inklusif, memastikan penyertaan aktif dan faedah untuk masyarakat luar bandar dalam kemajuan keseluruhan wilayah. Dalam pada itu, Datuk Dr. Hazlan turut menyaksikan majlis penyerahan projek Dewan Serbaguna daripada pihak Jabatan Kerja Raya kepada Ketua Kampung Bako Janibah Hazmi di Kampung Bako Tengah. Beliau yang juga adun Demak Laut itu berkata, kejayaan menyiapkan projek pembinaan Dewan Serbaguna di Kampung Bako Tengah menandakan satu kejayaan dalam projek RTP di konstitusi Demak Laut khususnya Zon Bako. Ujarnya, Dewan Serbaguna ini memberi peluang kepada penduduk di sekitar Kampung Bako memaksimumkan penggunaannya, menganjurkan aktiviti seperti kursus dan sukan. Pembinaan Dewan Serbaguna bernilai sebanyak RM500,000 itu telah dimulakan pada 2021 dan telah siap sepenuhnya 2023. Pengabaian terhadap isu keselamatan dan bersikap acuh tidak acuh antara alasan masih terdapat pusat jagaan kanak-kanak tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus mendedahkan selain itu, keengganan bersusah payah mengisi borang juga menyebabkan pengusaha tidak berminat mendaftar pusat jagaan mereka. Sometimes ada yang attitude sendirilah. Ya, dia tak kira tentang keselamatan dan sebagainya. So they just take easy. Ya, ini yang kita tak mau dengar ya, because you are handling anak and anak ini adalah future kita. Ya, so kita nak curriculum dia proper, environment dia proper, but some just don't want to go through. Setakat ini terdapat 39 pusat jagaan kanak-kanak swasta di Kuching yang belum berdaftar dengan Jabatan Kebajikan, dengan 37 daripadanya masih dalam pelbagai peringkat proses pendaftaran dan 2 lagi tidak diketahui status. Timbalan Menteri itu justru menggalakkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke pusat jagaan yang berdaftar demi memastikan keselamatan dan kesihatan anak-anak terpelihara selain menikmati kurikulum pengoperasian yang standard dan tenaga kerja yang bertauliah. Kementerian juga katanya sangat yakin dengan standard pengoperasian pusat jagaan swasta yang telah berdaftar kerana pengoperasian mesti mematuhi peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan. Datuk Rose ditemui selepas melawat Taska Bimbingan Cahaya di Kuching hari ini.
Inisiatif Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA amat penting dalam membantu para pengusaha padi dalam konstituensi Opar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang berkata ianya amat penting bagi menyediakan kemudahan yang boleh memajukan lagi industri penanaman padi dan seterusnya mampu membantu negeri Sarawak memantapkan lagi keselamatan makanan. Beliau berkata demikian semasa sesi lawatan tapak projek skim penanaman padi di bawah inisiatif GKCDA semalam. Billy bersama beberapa wakil agensi termasuk GKCDA, Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Kuching dan Jabatan Pertanian Daerah Bau dan Lundu telah melawat 3 buah tapak bagi skim penanaman padi di Kampung Sedaing, Kampung Rukam dan Kampung Tebaro. Ketiga-tiga skim ini peruntukan secara keseluruhannya berjumlah 11 juta ringgit dan meliputi skop pembinaan akses jalan raya, jalan pertanian dan sistem pengairan skim tersebut yang dijangka bermula pada tahun 2024 ini. Sebanyak 25 buah kenderaan musnah dalam kebakaran membabitkan sebuah bengkel kereta di Jalan Brayun, Bandar Simanggang malam tadi. Kebakaran tersebut turut menyebabkan 3 buah kenderaan lain terbakar serta kerosakan kecil pada struktur bangunan bengkel berkenaan. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.42 malam. Seramai 7 anggota dengan sebuah jentera pemadam dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman dikerahkan ke lokasi kejadian. Operasi pemadaman dilakukan menggunakan 2 aliran kira-kira 91 meter, 3 bahagian pam jentera dan sumber air dari tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih disiasat. Polis Kota Semarahan menahan 2 lelaki tempatan kerana memiliki dadah jenis syabu di Batu Sembilan, Kota Semarahan pada Isnin lepas. Menerusi hantaran di laman Facebook, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Semarahan memaklumkan suspek ditahan hasil pemeriksaan setelah menjumpai 1 paket plastik lutsina yang disyaki dadah jenis syabu seberat 0.50 gram. Suspek masing-masing berusia 22 dan 24 tahun. IPD Kota Semarahan menambah, kejayaan tersebut merupakan salah satu usaha untuk membanteras aktiviti penyalahgunaan dadah di daerah tersebut. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Dia.